Seterusnya fokus dari negeri di bawah bayu. Masih lagi reaksi dalam kalangan pemimpin dan ahli akademik mengenai komitmen Kerajaan Persekutuan menaikkan pemberian khas sebanyak 4.7 kali ganda kepada Sabah. Butirannya bersama Anisia Dulus di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Baik, Alif. Pertambahan sumbangan ataupun pemberian khas daripada Kerajaan Persekutuan untuk negeri Sabah sebanyak 4.7 kali ganda menunjukkan satu proses rundingan yang positif bagi pembangunan dan kemajuan negeri Sabah. Kesepakatan ini juga membolehkan lebih banyak pembangunan dapat disalurkan di negeri ini kelak. Yang mana perundingan tentang hak-hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 itu sedang ditunaikan oleh Kerajaan Persekutuan. Dan sebagaimana kita maklum bahawa jumlah yang diberikan ini akan dikaji apabila kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik nanti. Jadi kita amat mengalu-alukan perkembangan ini. Kita sudah tahu bahawa keadaan negeri Sabah ini yang begitu luas muka buminya dan banyak lagi pembangunan yang diperlukan untuk membangunkan negeri ini. Jadi ini sesuatu yang baiklah. Jadi rakyat negeri Sabah perlu berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas pemberian ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan bersama pada 14 April menyatakan bahawa amaun pemberian khas baharu dinaikkan daripada 26.7 juta ringgit kepada 125.6 juta ringgit bagi tahun ini. Amaun akan terus meningkat setiap tahun bagi tempoh 2023 hingga 2026 mengikut kadar kenaikan yang dipersetujui bersama. Datuk Haji Ji juga memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Sabah akan terus berunding mengenai tuntutan 40% daripada hasil negeri. Perkembangan terkini bot karam di perairan Pulau Tandoan timbun mata sempurna. Dua mayat kanak-kanak mangsa bot karam yang hilang telah ditemukan kira-kira pukul 7.10 pagi tadi. Dalam kenyataan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, kedua-dua mayat ditemukan berhampiran lokasi kejadian. Bangsa dikenali Nora Hanis hari malam 14 tahun dan Aiman 6 tahun. Dalam kejadian malam Khamis, sebuah bot PAM yang membawa 20 penumpang karam sekitar perairan Pulau Tandoan terletak kira-kira 4 km dari Pekan Semporna. Bot tersebut dalam perjalanan dari Kampung Bakung-Bakung menuju Pulau Tandoan dipercayai karam akibat cuaca buruk selain berkemungkinan melebihi muatan. Sebelum itu, 5 mangsa iaitu 3 kanak-kanak dan 2 wanita ditemukan lemas di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintenden Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, seorang lelaki warga tempatan 64 tahun yang juga juragan bot yang karam telah ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 304A Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian dengan cuai. Seorang kanak-kanak autism 5 tahun, Jaden Gabriel Peter, ditemui selamat selepas dilaporkan hilang petang semalam di Kampung Hutan Kampung Malawa, Jalan Sepanggar. Menerusi kenyataan Pusat Gerakan Operasi, Jaden berjaya ditemui di Bukit Janggut kira-kira 1.30 tengah hari oleh orang awam yang turut serta dalam operasi pencarian. Jaden kemudian diberi rawatan awal oleh pasukan EMRS sebelum dihantar ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah untuk rawatan lanjut. Kanak-kanak lelaki itu dilaporkan hilang kira-kira pukul 3 petang semalam. Operasi pencarian melibatkan pasukan bomba, polis dan penduduk kampung dibahagikan kepada 3 kumpulan termasuk unit pengesan K9 dengan radius pencarian 2 km dari rumah mangsa. Hari ini operasi turut disertai unit drone pasukan Gerakan Udara Sabah yang memuat naik lagu kegemaran Jaden selain rakaman suara ibunya bagi menarik perhatian Jaden. Operasi ditamatkan pukul 2 petang tadi. Program Sedekat Jelajah Ramadan RTM Tawau dengan pengisian pelbagai aktiviti menarik berlangsung sejak pagi tadi lagi. Melalui kerjasama rakan-rakan strategi Tawau FM kali ini memilih untuk menyantuni beberapa buah mahat tahfiz dan golongan kurang berkemampuan. Perkembangan lanjut terus bersama Amran Rajih di Tawau. Terima kasih.
Sekarang ini saya berada di Surau Saidina Umar, Taman King Puk di Tawau, di mana berlangsungnya acara kemuncak Sedekat Jelajah Ramadan peringkat RTM Tawau 2022. Seawal pukul 8 pagi tadi, sebenarnya Sedekat Jelajah Ramadan RTM Tawau telah berlangsung di mana kaki tangan RTM bersama-sama rakan-rakan strategiknya telah menyantuni seterusnya menyampaikan sumbangan di beberapa buah mahatafiz dan rumah asnaf terpilih. Sehinggalah ke petang ini di majlis penyampaian sumbangan kepada kira-kira 30 orang asnaf sekitar Tawau. Seterusnya majlis berbuka puasa, solat sunat fardu maghrib dan insya-Allah solat sunat bertarawih di surau ini. Bersama saya ketika ini Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah yang berhormat Andi Muhammad Suryadi Bandi yang turut hadir bersama-sama RTM bagi memeriahkan Sedekat Jelajah Ramadan RTM Tawau pada petang ini. Mungkin YB boleh kongsikan bagaimana kemeriahan penganjuran Sedekat Jelajah Ramadan RTM Tawau yang bermula sejak awal pagi tadi, YB? Sejak awal pagi tadi kita lihat acara ataupun program yang dijalankan begitu meriah dan beberapa tempat yang diberikan sumbangan itu menerima sambutan yang amat baiklah, dan ini merupakan satu usaha yang saya fikir sangat bagus pada bulan Ramadan ini. Ya. Okey, YB, bagaimana pula YB melihat kerjasama di antara RTM Tawau khususnya dengan rakan-rakan strategik dalam penganjuran Sedekat Jelajah Ramadan pada kali ini? Dari segi kerjasama saya ingat semuanya berlangsung dan dalam keadaan yang bagus dan baik, dan kita rakan-rakan strategik begitu mengalu-alukanlah keterlibatan PRTM yang memang selalu dekat dengan masyarakat, dan ini merupakan satu kerjasama yang baguslah ya, di antara PRTM dan juga rakan-rakan strategik yang terlibat. Tetapi kesempatan ini kita jangan lupa untuk mematuhi SOP dan juga sebagainya lah. Terima kasih Yang Berhormat Andi Muhammad Suryadi Bandi, Pembantu Menteri Belia dan Sukan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu. Demikian saja perkongsian saya pada petang ini mengenai Sedekat Jelajah Ramadan RTM Tawau 2022 di Surau Saidina Umar, Taman King Puk di Tawau ini. Kembali ke rakan setugas untuk perkembangan berita selanjutnya. Ya, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi COVID-19 anda dan keluarga kerana lindung diri, lindung semua. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Alif, silakan. Baik, terima kasih Anisha.